我们首先要恭喜诚信党和团结政府，因为在昨天的补选，我们得到一个非常好的成绩，使到大家非常的兴奋，我们也感觉非常的高兴。这一点肯定能够给予团结政府一个强大的信心，来面对所有的挑战。各位同志，我们经过第15届全国大选的挑战，虽然我们赢40个国会议席，但是大家都知道，在11月19号那一个晚上，我们不能够组成政府。但是我们从19号到24号，我们扮演重要的角色，来确保一个团结政府能够诞生，确保安华·伊布拉欣成为我国的首相。今天的团结政府可以说是代表全民，代表所有马来西亚人民，所有种族，所有宗教，每一个州，我们都是在团结政府里面。所以今天的团结政府可以说是马来西亚的一个全民的政府，行动党扮演一个重大和重要的角色。各位同志，我们未来4年最大的挑战就是要确保我们经济能够有很好的成长，确保经济成长的过程，我们也要人民的收入提高，最重要，人民的生活能够提升。当人民的收入提高，每一个人都有好的生活，这个才能够给到政府一个大的信心。我们未来4年最重要的任务，就是要确保我们的经济能够成长，人民的生活更好。来届大选，人民一定支持团结政府。所以，我们要全党的同志们，所有的部长、副部长、国州议员，我们全心全力，确保我们为国家贡献，帮助政府提升我们的经济的效力。我们这一点如果能够做得到，下一届大选，我非常有信心，人民会继续支持民主行动党还有团结政府。我们最重要的任务，就是要确保我们政府可以搞好经济，确保人民的生活更好，提高人民的收入。Dan itu mesti kita laksanakan secara bersama. 4 tahun ini, kalau kita berjaya, sudah tentu kita boleh menyumbang kepada pertumbuhan negara, pendapatan kerajaan akan meningkat. Apabila pendapatan kerajaan meningkat, kita boleh kembali kepada rakyat dengan peruntukan-peruntukan yang lebih besar untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan sosial, untuk tujuan infrastruktur. Ini yang mesti kita laksanakan. Kita tahu bahawa aspirasi rakyat ialah mahu melihat kualiti pendidikan. Kita tahu bahawa memang ada begitu banyak permohonan, keperluan sekolah-sekolah di seluruh negara. Bukan saja sekolah kebangsaan banyak keperluan. Sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah-sekolah di Sarawak, di Sabah, pedalaman. Semua ini memerlukan peruntukan yang besar untuk kita membina infrastruktur dan prasarana yang lebih baik. Kerajaan sudah tentu perlu memastikan kita mempunyai keupayaan kewangan untuk membawa pembangunan prasarana pendidikan ini kepada rakyat. Saya tahu bahawa pendidikan merupakan satu perkara yang penting kepada semua rakyat, kepada semua kaum. Baik Melayu, Cina, India, maupun Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Kita tahu aspirasi daripada ramai pengundi-pengundi dan penyokong-penyokong kita daripada kalangan bukan Melayu.
Mahu melihat sekolah vernacular diberikan juga akses peruntukan untuk mereka memastikan kualiti pendidikan yang lebih besar. Terutamanya daripada masyarakat India, masyarakat Cina, yang sentiasa mahu melihat bahawa pendidikan vernacular itu juga dapat dinaik taraf dan diberikan perhatian oleh kerajaan. Saudara dan saudari, kita sedar bahawa tanggungjawab kita cukup besar. Kita mempunyai cabaran yang sangat besar. Akan timbul isu-isu dari masa ke semasa yang perlu kita tangani secara bersama. Akan timbul kadang-kala konflik di antara parti-parti dalam kerajaan. Tetapi apa sahaja konflik dan juga isu yang timbul, mesti kita tangani dengan baik, tangani dengan matang, kerana yang saya nyatakan secara jelas, kita tak ada pilihan lain selain daripada memastikan kerajaan perpaduan ini berjaya mengemudi negara. Jadi itu secara kesimpulannya adalah pendirian kita. Bahawa kita committed dalam pendirian kita untuk memperkukuhkan kerajaan perpaduan. Kita tak akan melakukan apa-apa tindakan yang mengganggu gugat kerajaan perpaduan. Kita merupakan sebuah parti yang bertanggungjawab. Parti yang boleh diharapkan. Parti yang menyumbang kepada kestabilan. Parti yang menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan negara. Ini peranan dan tugas yang akan diambil oleh parti DAP. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita yang hadir pada hari ini. Yang saya sebut seperti yang dikatakan oleh pengerusi kebangsaan tadi. Hari ini merupakan satu sejarah baru dalam politik Malaysia. Kerana buat pertama kalinya, a sitting President of UMNO, seorang Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional hadir dalam persidangan parti DAP. Ini merupakan rekod ataupun sejarah baru kerana Datuk Seri Zahid, you are the first UMNO President who attend a DAP convention. Ini fakta. Tak boleh dipertikaikan. Tetapi ada seorang bekas Presiden UMNO pernah hadir. Tapi semasa bekas Presiden UMNO itu hadir, beliau bukan lagi Presiden UMNO, malah bukan lagi ahli UMNO pada ketika itu. Saya masih ingat bekas Presiden UMNO itu mengadakan satu sidang media selepas beliau hadir dalam kongres kita ataupun persidangan kita. Beliau sebut, dia kata, saya sangat terkejut. Saya terperanjat. Sebab dia kata, ini ubah persepsi saya terhadap DAP. Saya tak sangka pemimpin DAP ucap dalam bahasa Melayu. Dia sebut lagi, saya lagi terperanjat. Saya bersama-sama mereka nyanyi lagu DAP. Lagu DAP itu liriknya bahasa Melayu. Saya rasa mungkin bekas Presiden UMNO itu sekarang dah lupalah. Sebab beliau mudah lupa. Saya yakin Datuk Seri Zahid tak terperanjat hari ini. Sebab dalam DAP
kita mendukung bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang duduk di atas sini, semuanya, ahli-ahli parlimen kita, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri kita, semuanya boleh bukan saja fasih, tetapi boleh menyampaikan ucapan dalam bahasa kebangsaan kita dengan baik dan lancar. Bukan saja ucapan, pantun pun boleh. Tapi pantun saya tak sehebat Steven Sim lah. Sebab Steven Sim dia ada partner dia. Ada sparring partner dia. Ahmad Maslan daripada UMNO. Mereka punya pejabat satu tingkat sama. Saya pun tak tahu mengapa mereka nak berpantun kena ambil orang tengah. Bolehlah pergi ke bilik masing-masing berpantun lah, ambil video. Tapi inilah kehebatan Ahmad Maslan dengan Steven Sim yang boleh berpantun dalam ucapan hari kebangsaan mereka. Tetapi secara seriusnya, kepada rakan-rakan kita daripada UMNO, inilah sebenarnya pendekatan dan wajah DAP. Datang ke persidangan kita, Datuk Seri dan pimpinan sendiri boleh lihat. Adakah kita ini musuh kepada Melayu? Jawapannya tidak. Kita bukan musuh kepada mana-mana kaum ataupun agama. Kita adalah parti yang mendukung rakyat Malaysia. Tadi saya lihat Datuk Seri Zahid pandang ke skrin besar semasa kita menyanyikan lagu DAP. Beliau nak lihat apakah lirik parti kita, lagu parti kita. Untuk makluman Datuk Seri, lirik lagu itu ditulis oleh saya. Itu kehebatan muzik dan lagu. Kerana sebuah lagu itu boleh membawa roh perjuangan sebuah parti. Dan lirik itu adalah manifestasi kepada perjuangan kita. Okay. Apakah roh perjuangan dalam lirik tersebut? Iaitu berjuang untuk rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia termasuk Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, seluruh rakyat Malaysia. Ini roh perjuangan kita. Demi demokrasi, keadilan kita pertahankan. Bukan saja parti keadilan kita pertahankan, prinsip keadilan kita pertahankan. Integriti kita menjunjung. Itu sebabnya kita boleh berkawan dengan Parti Amanah Negara. Demi masyarakat yang berjiwa adil dan saksama. Malaysia untuk rakyat Malaysia. Kalau Malaysia bukan untuk rakyat Malaysia, Malaysia untuk siapa? Jadi, jangan kita terlalu terperangkap dalam stigma, dalam satu paradigm lama, old paradigm, bahawa DAP apabila kita sebut Malaysia untuk rakyat Malaysia, maka kita ini nak menghapuskan kedudukan orang Melayu. Hari ini, secara realiti politiknya, saya yakin dan percaya, dari segi demografinya, dari segi fakta politiknya, kedudukan orang Melayu dari segi politik terjamin. Kerana pengundi Melayu lebih daripada 65% di seluruh negara. Jadi tak ada sebab orang Melayu perlu bimbang dan takut kepada DAP. DAP adalah parti yang setia kepada perjuangan, setia kepada rakan. Kita tidak akan
kita cucuk daripada belakang. Kita bukan parti yang pagi cakap satu, malam cakap lain. Kita tak berani mengeluarkan apa-apa fatwa. Kita adalah parti yang berbaksikan kepada prinsip perjuangan sosial demokrasi. Kita mahu rakyat kita hidup dengan baik. Kita bukan nak bermusuhan. Hari ini saya nak sekali lagi nak jelaskan bahawa Melayu bukannya musuh kepada DAP. DAP juga bukan musuh kepada orang Melayu. Di kalangan kita juga ada pemimpin Melayu, ada ahli Melayu. Perlembagaan parti kita ini tidak eksklusif kepada mana-mana satu kaum. Buat kali pertama dalam PIU yang lalu, kita ada 3 ahli parlimen Melayu. Jadi, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, kita mahu bersama-sama dalam kerajaan perpaduan, kita nak membina semula negara. Negara yang cukup berpotensi ini. Negara yang cukup hebat ini. Negara yang cukup bertuah ini. Deserve a good government. And we want to be part of the good government. And let's be assured, we can contribute to a good government. Jadi, saudara dan saudari, kita punya misi politik akan berterusan, akan terus kita bawa dalam perjuangan setiap hari kita, pendekatan kita, kerja kita. Dan yang satu lagi, kita juga adalah sebuah parti yang pragmatik dan praktikal. Pragmatism itu adalah penting dalam politik. Betul, kita ada prinsip perjuangan kita. Tetapi sebagai sebuah parti juga mesti ada pragmatismnya. Seperti kata-kata seorang negarawan hebat daripada China, Deng Xiaoping. Tak kira kucing itu hitam ataupun putih. Yang penting kucing itu boleh menangkap tikus. Hari ini yang penting kita nak pastikan bahawa kerajaan ini boleh memberikan kebaikan kepada negara, boleh membawa kesejahteraan kepada rakyat. Di atas prinsip dan juga semangat pragmatism ini juga, baru-baru ini saya mengetuai rakan-rakan daripada menteri dan timbalan menteri DAP juga bersama-sama menyanyikan semula sebuah lagu yang ditulis oleh bekas Ketua Penerangan UMNO, Allahyarham Tan Sri Muhammad Rahmat Tok Mat, yang kita nak nyanyikan bersama-sama, iaitu setia. Walaupun ditulis oleh seorang pemimpin UMNO, tetapi bagi kita, lagu itu juga melambangkan semangat rakyat Malaysia. Roh perjuangan kita pada hari ini, sama bekerja dan sama berusaha mencurahkan bakti yang setia kepada negara. Itu merupakan satu prinsip yang utama dalam negara kita, dalam perjuangan politik kita. Dan saya akhiri ucapan saya dengan kita sama-sama menyanyikan lagu Setia. Terima kasih kepada semua. Nandri Wanakkam, Sese Kowe.